Tengok ustaz-ustaz balik pukul 2.13 malam nak lawan UMNO, kabar-kabar nak baik dengan UMNO. Hak tu budak benda sabar dah. Apatah lagi bila Tok Mu sebut bahawa kita tidak akan berpakat dengan UMNO, sebab UMNO ni lawan kita. Lawan. Jarum suntikan yang dicocok dalam jemaah kita ni oleh UMNO sendiri bahawa kita ni nak pakat dengan dia. Dia macam-macam awak baik dengan kita. Hak dia baik tu baik lah. Tapi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ketegasan pimpinan kita bahawa sekali-kali kita tidak akan bersama dengan UMNO di Barisan Nasional. Sebaliknya kita perkukuhkan jemaah kita, dan apa sahaja musuh kita ataupun orang dalam kita nak kata apa. Hari ni kita dengar macam-macam lah masalah DAP, suruh kita keluar, orang yang atas surat ke Presiden. Pas sejarah PAH ni, PAH tidak akan keluar dari mana-mana pakatan kecuali ditendek keluar. Kajian pakatan dulu, kalau kita ingat sejarah Sakwai Sepuluh, kita ditendek keluar daripada kajian perpaduan zaman Turazari. Itu kena ingat tu. Dan kita keluar, kita ditendek keluar, kita menerak ke menentang, kita sore pun kita kena duduk dan jemaah, dan kita kena walak kepada kepimpinan. Adakah kita ada majlis syura ulama yang menentu dan memandukan parti kita. Hal tu kita kena yakin. Kecuali kalau ada di antara ahli-ahli kita ni yang tidak yakin dengan majlis syura. Majlis syura ni dia bukan keputusan seorang, dia majlis. Nama lagi majlis. Ada ke majlis seorang-seorang ni? Ada, majlis ni ramai. Jadi kita kena yakin, insya-Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Untuk akhirnya saya nak suruh Ustaz Ridwan Makna, Dr. Ridwan Makna supaya menyimpulkan dan sebut beberapa isu yang berlaku luar negara sana dan menyimpulkan forum kita pada malam. Dipersilakan takbir. Terima kasih moderator, teman ahli panel, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Hari ini gerakan Islam diuji di seluruh dunia, tuan-tuan sekalian, bukan negara kita sahaja, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat di Asia Barat, bagaimana bumi Israq kita di Palestin, tuan-tuan sekalian, bagaimana perang selama 51 hari bermula Ramadan baru ini, tuan-tuan yang telah mengorbankan 2,000 lebih, memusnahkan 10,000 bangunan, tuan-tuan sekalian, dan Gaza masih terkepung. Saya pada 3 minggu lepas, tuan-tuan sekalian, misi bantuan ke Gaza tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk, tuan-tuan? Disekap oleh kerajaan Mesir. Mesir sebelum ini, tuan-tuan, sebelum 3 Julai tahun lepas dipimpin Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz, Presiden kelima Republik Rakyat Mesir, tuan-tuan, daripada Parti Islam, FJP, Freedom Justice Party, Hizbul Hurriyah wal Adalah, yang merupakan Parti Ikhwan Muslimin, tuan sekalian. Bagaimana kerana merintah cara Islam, nak buat Islam, nak laksanakan Islam, maka musuh, tuan-tuan, mereka bergabung. Bagaimana puak tamaruk penentang Dr. Mursi ni pergi ke West Bank tepi barat, bertemu dengan Levi Zilli, Menteri Luar Israel, tuan-tuan, mereka merancang. Balik daripada West Bank ni lah mereka buat war room ataupun bilik strategik di Kairah, dan akhirnya mereka mula start demonstrasi. Mereka bayar budak-budak muda tu demonstrasi di Tahrir Square, Medan Tahrir, dan akhirnya kita telah ambil alih pemerintahan Dr. Mursi dan Parti Islam pada 3 Julai tahun lepas, tuan-tuan. Tak sampai 24 jam Rafah border. Jadi kita nak masuk ke Gaza, Rafah border, pintu Rafah, tuan-tuan, ditutup oleh Mesir, tuan-tuan sekalian. Tengok di Palestin, Hamas, tuan-tuan sekalian. 51 hari mereka berjuang, mereka berperang, sejarah yang sangat hebat. Sedangkan zaman dulu kalau kita lihat 3 buah negara Arab, tuan-tuan, lawan Israel ni, tuan-tuan sekalian, kalah 3 buah negara Arab. Perang 6 hari, 25,000 orang mati. Ni perang tahun 1967. Jordan kalah, hilang West Bank tepi barat. Syria kalah, hilang Bukit Golan yang strategik. Mesir kalah, hilang Sinai, tuan-tuan sekalian. 3 buah negara kalah, tuan-tuan. Tapi hari ini kita lihat Hamas, Parti Islam, gerakan Islam di Gaza, tuan-tuan, 51 hari. Semua bandar-bandar besar, bandar-bandar penting di Israel kena serang dengan roket Hamas. Tel Aviv kena serang, kena bom. Haifa kena serang, kena bom. Ben Gurion pun kena, tuan-tuan sekalian. Lepas 2 bandar mati. Maksud lumpuh, tak ada orang duduk, tuan-tuan, lari. Semua rakyat lari, tuan-tuan, Israel. Tak bandar Askelon dengan bandar Ashdod, tuan-tuan sekalian. Maknanya, tuan-tuan sekalian, hebat bila kita pegang dengan Islam. Terpaksa Israel buat supaya senjata-senjata mereka kena terima beberapa terma perjanjian, termasuk Hamas minta, Aksi Udara minta buka balik lapangan terbang Yasser Arafat di Gaza ni untuk pesawat luar masuk, tuan sekalian. Yang kedua, sebelum ni mereka hanya boleh di lautan 3 km untuk keluar cari sumber protein, cari ikan, nelayan, tuan-tuan, minta 12 km, tuan sekalian. Ada nak beritahu sahabat-sahabat kita yang berjuang di Palestin,
Allah tunjuk mulia yang mereka pegang kepada Islam. Baik. Di Mesir tuan-tuan dalam penjara, ribuan dalam penjara. Termasuk Dr. Mursi dalam penjara tuan-tuan, Dr. Muhammad Badir dalam penjara, Syekh Mahdi Akif, mantan Muslim Al-Ikhwan juga dalam penjara, tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula muslimin dan muslimah di luar ada pula tuan-tuan, kuliah-kuliah macam ni tuan-tuan agak terganggu. Saya hadir bertemu dengan pihak Dutaan Malaysia tuan-tuan sekalian. Dia nasihat sikit lah supaya jaga mulut. Sebab sekarang mesti buat tentera tuan-tuan sekalian. Di mana-mana ni ada mukhabarat ni, mukhabarat SB, siput babi ni. Ada di mana-mana. Jangan tangkap tuan. Jangan cela Israel. Tak boleh di sana sekarang tuan-tuan. Sama disebut di Yaman tadi tuan, di Yaman. Bagaimana selepas peristiwa Arab Spring tuan-tuan, kebangkitan negara Arab dan segala gerakan Islam dibangkit tuan sekalian. Termasuk Allah beri kemenangan di Mesir. Di zaman Parti Al-Islah, Dr. Syekh Abdul Majid Zindani tuan sekalian. Orang yang sangat hebat, bukan sekadar alim, banyak ilmu, tapi kaya tuan sekalian. Al-Nuski, Jamaah Iman ataupun Isti Iman tuan sekalian. Tengok apa jadi beberapa minggu lepas tuan sekalian, diserang oleh puak Syiah Houthi tuan-tuan yang ditajuk oleh Arab Saudi sendiri tuan sekalian. Di belakang tu Amerika tuan sekalian. Pasal apa? Saudi dan Amerika beri sokongan kepada Syiah Houthi ni tuan sekalian. Yang mereka jatuh ni tahun 1963. Syiah Houthi tiba-tiba diberi sokongan, dukungan tuan-tuan sebab nak matikan parti Islam. Al-Islah jadi Syekh Dr. Abdul Majid Zindani tuan-tuan. Dan Amerika buat satu strategi namanya pemetaan baru dunia Islam, yang mana mereka nak bagikan Iraq ni kepada 3 buah negara Iraq tuan sekalian. Satu Iraq yang Sunni, satu Iraq yang Syiah, atau Iraq yang Pok Kurdi tuan sekalian, Kurdistan. Lepas tu Yaman nak bagi kepada 2, Syria nak bagi kepada 2 tuan-tuan. Ini yang dirancang oleh Amerika tuan-tuan. Mereka campur tangan dan ganggu gerakan Islam. Termasuk apa mereka buat tuan-tuan di Tunisia sendiri tuan. Mereka cuba ganggu parti Islam Al-Nahdah, dipimpin oleh Syekh Rasid Ghanouchi tuan sekalian. Dan tengok muslimin dan muslimat sekalian, tengok apa berlangsung di sebuah negara umat Islam dengan campur tangan mereka macam Iraq. Bahkan sekarang tuan-tuan mujahidin yang di Syria tuan-tuan diserang secara terbuka oleh jet-jet pesawat Amerika. Serang terbuka tuan-tuan sekalian. Inilah ancaman kepada pejuang Islam, umat Islam di sebelah Asia Barat. Kalau sebelah Indo-Pakistan tuan-tuan sekalian, di mana Jamiah Islami tubuh tahun 1941 oleh almarhum Maulana Maududi, tuan tengok tekanan yang sangat dahsyat. Bangladesh tuan-tuan, pemimpin mati kena bunuh. Pemimpin penolong Setiausaha Agung Jamiah Islami Bangladesh, tuan-tuan sekalian, Abdul Karimullah tuan sekalian, mati syahid tak digantung. Dalam penjara 40,000 dalam penjara sekarang, 40,000 tuan-tuan. Saya banyak kali buat misi bantuan ke Bangladesh, mesti korban biasa saya korban di Bangladesh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, gerakan Islam, Jamiah Islam ni mereka menguasai Ustaz Bandar. Mereka di golongan berpendidikan yang cerdik, mereka kuasai bank-bank Islam tuan-tuan sekalian. Kalau oleh kerana mereka lihat gerakan Islam bangkit di subkontinen atau Indo-Pakistan, tekanan diberikan kepada gerakan Islam sama ada di Pakistan, Jamiah Islami Pakistan, ataupun juga oleh gerakan Islam Jamiah Islami di bumi Bangladesh tuan-tuan. Mereka ganggu gerakan Islam di Bangladesh untuk sekat supaya jangan timbul kebangkitan di Myanmar diarahkan. Hal ini susah umat Islam di Myanmar ni tuan-tuan sekalian. Duduk daripada abad ke-7 lagi tapi IC tak ada. Beranak di Burma, Muslim Arakan, mereka ada semenjak kerajaan Kerajaan Islam India tuan-tuan sekalian. Dulu sebelum British jajah, Kerajaan Islam India tuan-tuan. Tapi sekarang IC pun tak boleh. Nak berniaga tak boleh. Nak simpan handphone pun tak boleh tuan sekalian. Inilah nasib sahabat-sahabat kita di seluruh dunia. Maka muslimin dan muslimat tak ada pilihan, bersamalah kita dengan jamaah Islam tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar, la Islam illa bil jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak ada kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Tuan-tuan, kita kena bulatkan tekad kita bersama dengan kepimpinan kita untuk kita memenangkan agama Allah di atas muka bumi tercipta ni, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Saya rasa kena kurang sikit tuan-tuan sekalian, pandemi perbalahan tuan-tuan sekalian. Kita bersama pemimpin kita, insya-Allah sebagaimana kita pegang atas dasar Islam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, pah ni tak akan jadi lemah, insya-Allah. Tapi ada parti Islam tiba-tiba mereka hukar. Perjuangan Islam mereka nak jadi parti konvensional. Akhirnya mereka ditelan zaman. Contoh Parti Istiqlal di mana Maghribi, di mana sekarang tak ada. Muslim League, Parti Muslim League di Pakistan, tak ada tuan-tuan sekalian. Mana pegang Islam, contoh Ikhwan Muslimin tuan-tuan sekalian. Daripada tahun 1928 sampai sekarang masih kuat tuan-tuan sekalian. Tengok Hamas
tumbuh tahun 87 ni Syekh Ahmad Ismail Yasin, Dr. Nizar Abdul Qadir Rayyan, Syekh Muhammad An-Najah, sampai sekarang kena perang ke kena bunuh, kena perang, tetap mereka semakin kuat. Sebab apa? Pegang kepada agama Allah. Itulah juga perjuangan kita di Malaysia ni. Wallahu a'lam. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, sebagai rumusan kepada pembicaraan kita ialah apa sahaja cabaran daripada luar, apa sahaja ujian yang kita hadapi dari dalam, kita istizam, kita tetap teguh istiqamah dengan jemaah kita. Kita jangan layan dengan persoalan-persoalan yang kecil. Kita teguhkan dengan perjuangan kita sebagaimana Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Nabi Musa dan Nabi Harun berhadapan dengan ujian dan cabaran yang sangat besar Fir'aun dan tenteranya. Bila Nabi Musa menang, Fir'aun tenggelam. Bila selamat daripada kejahatan Fir'aun, duduk semenanjung Sinai, pengikut-pengikut Nabi Musa lah buat khairah, buat perangai nak Tuhan lah, biar mudah sikit nak sembuh. Betul tak? Dia tengok orang lain sembuh, Tuhan tak kira kata Tuhan kita ada nak sembuh. Yang Fir'aun ada tak? Tuhan ada je. Ada. Maka Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, apa? Fastaqima. Hei Musa, hei Harun, fastaqima, bukan istiqamah dua orang. Hadapi ujian macam mana, kereta orang bawa macam mana kau. Fastaqima, bukan istiqamah dengan perjuangan. Wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Mu dua orang jangan ikut jalan orang tak tahu kali. Orang tak tahu kali, tak ada ilmu tentang perjuangan yang sebenar, bukan alim, bukan ulama ni, mu jangan ikut lah. Cukup. Dah. Ambil ilmu panduan di Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tahu bahawa Quran dan hadis Nabi ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya ialah yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama. Para ulama tahu isi kandungan Quran, para ulama tahu isi kandungan hadis Nabi. Kita ikut ulama, insya-Allah. Bukan ikut ulama seorang, ikut guru seorang tak jadi. Ikut ulama yang sepakat, ulama ramai, kepimpinan ulama, kita selamat insya-Allah. Kerana inilah pesanan Allah Ta'ala yang membuatkan insya-Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih pada kedua-dua ahli panel pada malam ni, dan kakak telah berakhirnya forum kita pada malam ni. Dan minta adik kakak jangan klik lagi sebab kita sediakan jamuan ni. Kambing kita pun ada, mihung kita pun ada, kambing 2 ekor, belum tahan nak makan benda ni. Mihung pun ada. Jadi kakak mau minta sangat-sangat klik lagi, berabi dulu mana ada ni. Dan juga insya-Allah Lujnah Penerangan Kawasan akan melaksanakan lagi program forum ini ke peringkat Dun-Dun. Kita masuk di Dun-Dun dan kita kasih cerita sejarah mengenai dengan PAS, bagaimana yang kita buat ni lah. Mungkin lagi ada penambahan yang lain sebagai ahli kita tahu mana asal kita dan apa hala tuju perjuangan kita yang sebenarnya. Jadi dah kita tahu dah hala tuju perjuangan kita tu, ambo harap sangat-sangat adik kakak janganlah kita terpengaruh dengan anasi-anasi luar yang cuba masuk khususnya dalam kawasan kita ni untuk memecah belahkan jemaah kita. Kita tahu silah kita nak supaya jemaah kita ni mantap dan kita walak kepada kepimpinan yang ada. Kita siqah kepada presiden kita, kepada Tok Guru presiden kita, dan kita amat percaya kepada dia boleh memimpin kita ke arah jalan yang benar. Dan kita harap-harap sangat pada kakak jangan mempunyai kecurigaan pada pemimpin kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong. Walaupun lambat lagi kita nak menang apa ni kakak, kalau kita mati hari ni, hasil daripada perjuangan kita ni Allah Ta'ala catat sebagai perjuangan yang berpanjangnya insyaAllah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Minta maaf banyak-banyak ada sebarang kekasaran ke apa ke cakap ke lebih kurang dalam majlis ni, dan
siapa tinggal kunci tu cuba tu ada kunci